InsyaAllah mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dikekalkan pada kita dengan nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir ke rumah Allah ini, sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, di saat ramai lagi yang tak mampu nak hadir kan. Mungkin atas jalan, ada yang atas jalan raya tengah balik kerja lagi kan. Semua tu ayah-ayah yang dah berasa lah. Zaman tu dah berlalu lah, Alhamdulillah kan. Tapi Alhamdulillah kan, kita syukur kerana Allah SWT bagi kesempatan untuk kita kembali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari seberapa banyak ganjaran yang Allah janjikan kepada kita sebagai orang beriman, kita bawa untuk bertemu Allah kelak. Itu sebenarnya paling penting, kita nak cari itu. Dan kita pastikan apa yang kita lakukan dan apa yang telah kita amalkan, segala kebajikan, mudah-mudahan menjadi amal yang soleh yang diterima Allah. Dan kita jaga, pelihara amal soleh itu, jangan dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Ramai orang buat amal, ramai. Tetapi ramai yang buat amal tu, dia tak jaga lidah dia, dia tak jaga dia punya tata kelakuan dia kan. Semua dia nak pukul rata je kan, semua dia hentam dia je. Tak boleh. Kita jaga, kita kena jaga kan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah kena jaga, hubungan kita dengan manusia pun kena jaga. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah kan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang. Kita dah bicara panjang dah, lebar, dah tahu dah mukaddimah akhlak itu kan. Benda yang akhlak ni, yang mudahnya kita faham adalah benda yang kita buat tu, kita automatik jadi buat baik. Contoh, kita nampak sampah, kita automatik ambil. Tak perlu nak tunggu ada kamera pun ambil. Kan? Itu tak perlu kan. Kita balik kerja, baju kita yang kotor tu automatik kita masuk ke dalam bakul lah kan. Bukan kita letak tu, ataupun gantung elok kan. Itu automatik. Okay. Kita dengar azan, automatik kita solat. Itu akhlak. Jadi bila kita cerita berkaitan dengan akhlak ini, dia adalah rukun kan dalam pembinaan akhlak tu.
Okey, hari ni kita masuk 4 rukun Islam dalam pembinaan akhlak. Apa dia? Sudah pastinya bila kita bercerita akhlak, maka kita kaitkan dia dengan baginda Nabi SAW. Bila kita kaitkan baginda Nabi SAW, jadi kita tengok apa tugas-tugas Rasul tu. Kita kena faham. Baru kita dah. So, tugas baginda Nabi SAW sebagai Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tugas antaranya, antaranya dah menerangkan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita beritahu. Rasulullah kata, katakan Allah itu esa. Okay. Dia tak sama dengan makhluk. Kan? Dia memang ada kaitan. Bila akhlak ni ada kaitan dengan tauhid. Sebab tu pentingnya kita belajar tauhid. Bukan saya nak ajar tauhid hari ni. Hari ni saya 4 akhlak je. Tapi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, semua pastikan kan belajar tentang tauhid tu. Okey. Lepas tu menerangkan sifat-sifat Allah. Baginda Nabi SAW terangkan sifat Allah dia begini. Ada kita belajar dan itulah dia sifat 20 kita belajar tu. Itulah dia sifat 20. Ada orang persoalkan sifat 20 ni macam-macam lah katanya kan. Tak betul lah, apalah falsafah lah, tak. Pasal kita cakap tu pasal kita tak faham. Kita belajar, kita tak betul-betul menghayati sifat 20 tu. Okey. Itu dia. Pertama tu menerangkan sifat baginda Nabi SAW. Maknanya bila kita cakap berkata sifat baginda Nabi SAW, maknanya kita kena terapkan benda itu dalam diri kita sendiri. Kita sebagai itu kita menerangkan juga. Menerangkan pada siapa? Menerangkan pada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat. Kita terangkan. Bagi tahu kat cucu-cucu. Yalah yang bercucu kan. Bercicit pada bercicit pada bercicit kan. Kalau ada kemampuan bagi tahu kat bercicit, ajar. Kan? Faham. Tak mampu kita ajar sikit. Okey. Apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya sampai habis. Ajar. Apa ramai orang cuba tanya kan. Tanya anak-anak kadang-kadang. Dia pun apa benda ni? Dia pun tak tahu kan. Tapi tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga kan, lelaki lah ketua keluarga lah kan. I'm a king. Ketua keluarga kan. Tanggungjawab kita untuk kita bagi pemahaman tu. Tak kira waktu dia dah besar sikit pun ni. Galakkan dia pergi belajar agama. Walaupun waktu dia kecil, kita kadang-kadang kita bukanlah Allah kan mengira sayang kita kadang-kadang. Dia bagi kita kesedaran tu kadang-kadang dah lewat kan. Dah lewat pun pergi. Nasihat bagi beritahu anak-anak pergi belajar agama. Bukan sekadar tahu sembahyang, puasa, zakat, haji, itu je. Itu kena buat. Itu kena buat. Baik. Jadi dan segala yang berkaitan dengan itu, maknanya sifat-sifat Allah tu segala berkaitan. Sifat wajib bagi Allah apa? Kita tahu. Ni saya sebenarnya ulang kaji je ni. Ulang kaji balik. Kan? Ayah semua dah tahu. Ni ingat balik. Sifat wajib bagi Allah apa? Sifat harus bagi Allah apa? Dah 3 je. Dan sifat mustahil bagi Allah apa? Nanti buka tanya ustaz yang ajar tauhid kan, ada kan ustaz ajar tauhid tanya balik. Bahaya basic je kan. Belajar kadang-kadang kalau nak belajar yang lebih dia tu betul lah masuk pondok lah. Betul. Tapi yang kat surau ni kan saya cadangkanlah ajarlah basic tu balik. Basic je. So apa nak ingat?
Kadang-kadang bukannya tu kita terlupa nak ingat kan. Kalau anak-anak, kalau zaman saya tu kecil lah, kita dah siasat boleh hafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi. So dia ingat. Sekurang-kurangnya kita boleh ingat. Okay? Ingat balik. Okey, tu dia pecahan tu, sifat wajib bagi Allah, sifat harus apa, sifat mustahil apa. Itu kita dapat. Dan kita tahu. Dengan kita tahu soal sifat ni, kita memahami sifat-sifat ni, maka insya-Allah kita terpelihara akhlak kita tu. Tak adalah kita nak cakap sebarang. Kan? Kita akan fikir, cakap macam ni kan, tak kena tak? Zaman sekarang pasal tak? Beramai orang yang cerita pasal macam-macam, makrifat lah, hakikat lah. Lelong-lelong dah dia. Jaga-jaga. Tafsirnya ayat Quran tu ikut. Bila kita nak tafsir Quran tu, pastikan kita ikut tafsir. Tafsir banyak kan? Ibnu Katsir tafsir. Ya. Belajar kan gitu. Tu tuan-tuan belajar, ayah ada ayat tafsir. Supaya kita faham, ini masuk ayat ni, ini masuk ayat ni. Huwa tu pada siapa? Tu kan banyak kan. Melelong-lelong dah banyak. So hati-hatilah. Kalau saya mudah je. Tengok lain macam ni, tinggal je kan. Kan? Lain macam ni dia punya huraian ni, tinggalkan dah. Itu dia. Lepas tu kita tambah ni kan. Okey. Lepas tu tahu pasal sifat nafsiyah. Tu dia cerita lagi nafsiyah lagi. Sifat salbiyah lagi. Kan? Sifat ma'ani lagi. Maknawiyah dia. Bahagian-bahagian tu. Banyak Aizat, banyak. Faham? Itu baru 4 sifat-sifat Allah. Allahu Akbar kan. Baru kita semayang kita tu kan, datang khusyukkan dia dah, kita tahu ini macam-macam lah, macam-macam kan. Saya tengok dekat sekarang ni pasal apa, pasal mudahnya berlaku faham-faham tu jelah, dia mudah tersebar. Dulu pun sama juga, ada juga benda-benda macam ni kan? Sebab tu yang munculnya pahaman-pahaman seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah tu. Zaman sekarang ada juga. Dia tetap ada. So hati-hati lah kan? Berhati-hati dengan itu. Baik. Okay. Cuma itu pertama. Yang pertama saya ulang, menerangkan Allah SWT sebenarnya macam mana. Okay. Lepas tu menerangkan sifat-sifat Allah. Kita tak boleh nak cerita Allah tu macam mana bentuk dia, tak boleh lah. Okay? Tak betul lah. Kita boleh tunjuk pula, nak tunjuk gambar ni, ni tengok apa ni wajah Allah, masalah. Tak boleh. Nak membayangkan tu pun tak boleh sebenarnya. Okay. Jadi kita tahu sifat Allah pun dah cukup. Kita tahu, kita yakin Allah begini, Allah begini kan. Allah kata kan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah kan. Innallaha ma'as-sabirin. Kita tahu Allah suka orang sabar. Yang solat. Ya. Sebab tu bila kita baca Quran, saya nak ajar satulah kaedah lah. Ni kaedah. Kita nak memahami Quran tu kan. Kita tahu baca satu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah cerita kan. Ayat ni sekarang popular ayat ni sekarang. Pasal sekarang ni banyak bencana. Sana banjir, sini banjir kan. Wahai orang beriman kan, Allah kata ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri kan. Sabar dan solat. Innallaha ma'as-sabirin. Sebenarnya Allah suka dengan orang sabar. Okay. Tengok apa itu, kita tengok. Jangan tengok ayat tu je. Tengok ayat sebelum tu apa. Cerita dia tu kan. Kisah sebelum tu, dia kisah. Quran ni dia, kalau kita faham dia tahu, dia ada plot dia. Ada kisah atas tu apa kan. Kisah tu tentang ni. Tu ayat tu. Depan ni.
Amin haitsu kharajtu fa wali wajhaka syatrul masjidil haram. Kisah tu ada. Kan Allah tu paling kan pada Masjidil Haram. Mana solat tu. Penting solat, nilai solat tu. Maknanya Allah dah bagi keimanan. Nak ceritanya Allah bagi keimanan pada kita, dah bagi keimanan tu. Tapi bukannya sekadar beriman, Allah bagi iman tu free-free je, tak ada. Tapi Allah SWT bagi juga ujian. Ujian. Lepas tu Allah cerita dah habis ujian tu, cerita pula pasal Safa dan Marwah. Tengok ayat 152 saja. Surah Al-Baqarah 153. Tu ke atas, tu bawah tengok. Tu. Baru kita betul keseluruhan, baru kita faham. Jangan ambil satu je. Lepas tu hurai, ikut kita masalah. Tak boleh kan. Ya, betul. Maknanya kita kena faham dulu, kita tahu sifat-sifat Allah tu kan. Baik. Kedua kan, tugas bagi Nabi SAW tu menerangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkan kebesaran Allah. Allah ni maha hebat. Allah boleh buat apa saja. Tak ada yang boleh. Kalau Allah kata kun fayakun, tak ada siapa nak alam. Kita faham. Sebenarnya kita bukan faham. Kita terangkan ketinggian qadarnya, kudratnya, kudrat Allah kan. Siapa boleh lawan? Buatlah canggih macam mana pun, Allah bagi hantar air, habis hancur. Sikit je kan. Nampak kudrat Allah. Macam tu. Dia faham. Lepas tu ramai orang yang saya tengok dekat tu ada dia senyum dia kan. Alhamdulillah. Kena tu ujian, senyum dia. Maknanya dia faham. Okey. Sebab Allah janji Allah tu kan, Allah suka dengan orang sabar dan Allah akan ganti. Okey. Baik. Kemudian melakukan kehendaknya. Allah boleh lakukan apa saja, hendak ikut kehendak dia. Allah kan. Kemudian mempunyai iradah dan tasyarruf yang mutlak. Tasyarruf yang mutlak. Okey. Baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hadid, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Allah kata, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Allah tanya. Surah Hadid tu tanya tu. Kenapa kamu tak beriman kepada Allah? Sedangkan Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu. Rasulullah ngajak dah. Ngajak. Dan kita itu, sikap kita tanya. Berani tanya, kenapa kau tak beriman kepada Allah? Itu yang kita yang susah dah buat kan. Siapa pasal kita kesuka kita nak macam-macam sekarang ni kan. Sekarang bahaya sekarang media sosial. Baru-baru saya tengok lagi yang Kristian punya tu pula. Allah. Kalau tak faham apa yang dia lontarkan Kristian tu, masak. Dia pusing-pusing cerita tu kan pasal daging khinzir tu. Dia kata dalam Matius cakap macam ni lah dekat sini kan. Saya tengok video tu kan. Pasal saya belajar berbanding agama dulu kan. Belajar juga berbanding agama. Lepas tu dia jawab, dia kata dia jawab apa dia kata. Lepas tu cerita ni dia kata adalah dalam tu. Dia kata macam mana pula. Lepas tu dalam Injil kata khinzir tu haram kan makan. Memang dia terang cakap. Lepas tu boleh pula pusing lagi. Dia pusing pula nak jadikan benda tu halal pula. Kalau tak faham tu masalah. Benda tu banyak berlaku di negara seberang sebelah ni. Kita kat sini alhamdulillah masih lagi terpelihara. Jadi pahaman-pahaman tu jaga, jangan masuk kan, menular dalam masyarakat. Apa kata apa? Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah?
Sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu. Dan Allah telah mengambil janji setia. Dengar, ingat tu. Allah dah ambil janji setia dari kamu. Allah dah ambil janji setia dari kita. Jika kamu hendak beriman, kita nak beriman, Allah dah ambil janji setia tu. Surah Al-Hadid. Kemudian surah Al-A'raf Allah sebut, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa itu perjanjian tu? Nak kata. Dia kata apa? Dan ingatlah wahai Muhammad, kata, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun temurun. Dari mana? Dari tulang belakang mereka, tulang sulbi kan. Dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Ini kita sebelum lahir ni ada perjanjian kita. Memang tak ingat lah, mana nak ingatnya. Cuma kita bila baca Quran baru tahu, oh kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita nak lahir. Allah lahir kita. Kata apa? Sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, mereka tu kita lah, benar. Oh, sedar dah dulu kan. Dah janji dah. Benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Sebab bukannya dari kita dah besar ni baru kita tahu. Sebenarnya daripada dulu lah. Perjanjian tu kan. Waktu Allah bagi kita akal, lahir ke bumi ada akal, kita bertahu, boleh faham. Besok nak jawab dengan Allah SWT tu macam mana? Oh, nak ceritanya apa? Kehidupan akan datang tu lebih teruk, lebih dahsyat lagi kan, lebih susah lagi daripada kehidupan yang sekarang. Kehidupan di alam barzah lebih susah daripada kehidupan kita dekat dunia ni. Mana lama? Duduk alam barzah ke dengan duduk kat dunia kan? Mana lama? Fir'aun tu berapa tahun ni mati dah dia? Cuba kita kira kan. Kita payahlah jangan Fir'aun, yang kita kira yang keluarga kita je lah. Atuk nenek kita tu kan, berapa lama dah meninggal dia. Kita ni lah sebagai waris untuk memastikan lah kehidupan mereka di alam barzah tu selamat dengan doa-doa kita. Doa yang soleh kan. Bukan tu doa. Malah kita berdoa tu, doa untuk sahabat pun tak apa masalahnya kan. Kalau tidak, takkan baginda Nabi SAW kan cakap lalu kubur bagi salam. Buat apa kalau tak ada apa, tak ada benda, tak ada manfaat ke? Baginda Nabi SAW kata pergi kubur bagi salam kan. Assalamualaikum ya ahli kubur kan. Kalau kita doakan lagi. Cumanya kita tak nak dengar lah dia jawab salam tu. Dengar lagi cabut kita. Cabut kita kan. Bagi salam. Hidup balik lah dia kan. Tu betul. Tak mau dia. Itu doakan. Okay. Kehidupan di depan mahsyar esok lebih teruk daripada kehidupan di barzah. Allah panggil seorang-seorang. Bayangkanlah
manusia ni sekarang dah berapa bilion? Kan? 100 tahun yang dulu berapa ramai lagi dia? Akan datang ni berapa ramai lagi? Cuba kira. Rasa-rasa kita punya turn kita ni dekat alam barzah tu yang keberapa rasa? Rasa-rasa kita turn kita yang berapa? Allah panggil seorang-seorang tau. Ya? Baik. Nampak? Itu dia. Maknanya terangkan. Rasulullah ada terangkan kebesaran Allah. Kita pun sama. Kita kena terangkan kebesaran Allah. Sebab tu kita bila berlakunya bencana tu, bencana yang berlaku ni baru ni, kita tak apa, ini kekuasaan Allah, sabar, kan. Soal orang nak terima tak terima tak? Itu bukan soal. Bukan. Kita bagi tahulah. Lepas tu kita pun sampaikan supaya dia bersabar. Kemudian menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar, kita didik manusia. Ambil sifat Rasul bagi Rasulullah ajar macam mana bagi Nabi SAW kan. Islam ni cantik dia kan. Rasulullah kan, dia bukan suruh je, tapi dia tunjuk. Solat tu macam mana kan? Solat tu macam mana? Rasul tunjuk. Nak maknanya cakap nak solat, nak masuk tandas pun Rasul tunjuk macam mana nak masuk tandas. Nampak? Punyalah kan sempurnanya Islam tu kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Rasul tunjuk. Sebab tu pentingnya ada belajar hadis tu kan. Macam mana adab-adab tu. Supaya kita boleh ikut kan? Lepas tu cara membesarkan Allah dengan mengadakan beberapa ibadah. Cari ibadah macam mana semayang, macam mana puasa, macam mana zakat tu kan? Macam mana haji, tunaikan haji. Rasul tunjuk. Mencegah, bukan itu saja, bukan saja mengajak tu melakukan ibadah, tapi mencegah kan? Mencegah mereka mengerjakan pekerjaan yang keji. Rasulullah larang pula. Kita patut yang payah sikit. Kadang-kadang kita tak sanggup nak cakap. Betul tak? Betul. Kita tengok Allah tapi kena pula dah berumur kan, dah gila. Zaman sekarang anak-anak muda main mulut kadang-kadang boleh tahan juga. Kan? Tapi itulah dia. Tapi sabarlah. Bukan saya kata anak muda sekarang tak bagus, ada yang bagus. Tapi banyak yang lepas je. Itu masalah. Kena didik. Mana didik kita? Didikkanlah. Tak macam mana pun kena cegah. Yang keji tu kena cegah. Pasal itu tanggungjawab Nabi. Dan bila Nabi tunjuk, kita tu ikut. Kalau kita nak akhlak yang baik lah. Nak kurangkumkan akhlak tu. Menyatakan pahala dan dosa. Rasul tunjuk, bagi tahu yang ni dosa, yang ni pahala, yang ni boleh pahala banyak ni, ada. Yang ni dosa. Sekarang dosa beramai-ramai, berjemaah pun banyak dah. Dosa berjemaah. Tu lah, inilah bahana media sosial tu kan. Dosa berjemaah. Satu share ramai. Sudah. Yang ngutuk, yang apa semua ya. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Untuk menguji. Itu tujuan dia. Ada yang mati, ada yang hidup tu. Tujuannya untuk uji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sebab tu bila buat amal tu, saya pesan tadi awal-awal je kata, pelihara amal kita. Jangan sampai menjadi debu-debu berterbangan. Dia pelihara. Okay. Dan dia maha kuasa untuk membalas amal kamu.
Allah berkuasa untuk balas. Kita buat je lah kan. Lagi Maha Pengampun. Allah sebut lagi Allah Maha Pengampun pula. Dan kalau kita ada dosa, mohon ampun bagi orang-orang yang bertaubat. Soal mohon ampun. Kadang-kadang orang ada setengah kan, dia dah tahu salah tapi dia buat juga lagi kan. Pasal apa? Pasal dia rasa apa yang dia buat tu mendatangkan faedah pada diri dia. Sedangkan kita menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Tuan-tuan semua ni menjadi manfaat lah. Apa manfaat dia? Jadi manfaat pada orang lain. Sebab tuan-tuan datang rumah Allah ni, itulah manfaat. Kalau tak ada tuan-tuan, tak adalah jemaahnya. Alhamdulillah, syukur. Lepas tu kita syukur, Allah sampai kita rumah Allah. Supaya kita jadi manfaat, tu manfaat. Kalau tak ada datang kan, ada jemaah, tak adalah jemaah dah. Itu dia. Okey. Tuan-tuan dengar manfaatnya. Jadi manfaat. Saya tu sampai kan. Ayah-ayah, abang-abang dengar. Manfaat. Kita sama-sama memberi manfaat. Kalau tak ada orang dengar, saya duduklah cakap seorang-seorang. Tak ada siapa yang dengar kan. Cakap seorang-seorang. Ustaz ni apa ni cakap seorang-seorang. Sudah sampai kan. Aku dah ambil seorang-seorang kan. Sama-sama beri manfaat ya. Okey. Baik. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Maksudnya, sesungguhnya kami mengutusmu dengan agama yang benar sebagai pembawa berita gembira. Rasulullah SAW bawa berita gembira dan pemberi amaran. Maknanya dua, bawa berita gembira, tapi dalam masa yang sama Rasulullah bagi amaran. Sebab tu mencegah kemungkaran tu. Mencegah tu lebih baik kan. Mencegah kan. Apa mencegah tu macam mana? Maknanya sebelum dia berlaku kita dah tahan dia. Macam tu. Sebelum berlaku, belum jadi apa-apa, baik. Okay. Baik. Betul dia? Pemberi amaran kepada siapa? Orang-orang yang ingkar. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Mana umat-umat terdahulu pun sebelum kita ni pun Rasul ada dah bagi peringatan. Dah bagi peringatan dah. Cuba dengar tak dengar je. Lepas tu Allah musnahkan umat-umat terdahulu tu. Pasal apa? Lawan bagi Nabi, bagi Rasul Nabi dia lawan. Tak nak dengar. Hati-hati. Itu yang kita betul. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mengatur yang perlu untuk memelihara penghidupan manusia seperti urusan muamalah. Atur betul cantik muamalah kita. Tahu apa benda. Munakahat, kan? Nikah kahwin apa? Belajar Ustaz. Kita yang lelaki ni kenalah belajar teruskan. Munakahat tu tak masalah kan. Masalah je. Esok anak-anak nak kahwin senang. Kita nak jadi wali. Kalau boleh kita yang nikahkan anak kita sendiri. Tu kadang-kadang ada saya tengok kan. Pasal tak apalah bagi pada imam. Mana lebih baik Ustaz? Kita lah. Imam tu duduk dengar je lah kan. Kita nikahkan. Kita wali kan. Lepas tu nasihat. Satu benda yang jangan lupa, saya nak ingatkan lah kan. Sebab kita ni ketua keluarga lah. Ayah sebagai seorang ayah. Bila lepas nikahkan anak tu, panggil menantu dengan anak tu. Nasihat, bagi tazkirah sikit kat dia. Bagi tahu ni ini isteri kamu. Kalau kita anak kita lelaki pun tak apa, panggil juga.
ini isteri kamu, jaga, tanggungjawab. Bukan dia tak ada istilah sebenarnya melepaskan tanggungjawab tu, sudah tak ada tau. Melepaskan tanggungjawab kan? Tetap tanggungjawab. Kita bertanggungjawab dengan anak-anak, keturunan kita. Cumanya bila dah kahwin tu ya, suami dia kena didik lah. Bagi tahu kat anak kita lelaki tu kan, didik isteri kamu. Sebab apa? Sebab kita apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sungguh peringatan itu beri manfaat pada orang beriman. Mesti beri manfaatnya. Kalau kita nasihat dia, mesti beri manfaat. Yang kita yang tak jadi tu pasal apa? Pasal kita tak beri nasihat. Itu. Yang kalau anak kita perempuan, kita bagi tahu kat dia, ini suami kamu. Apa sekian-sekian. Itu tuan-tuan tahulah apa nak cakap. Ya. Lepas tu jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan tu. Pasal apa? Kesusahan tu betul. Tuan-tuan dah rasa susah tu, dah tahu tau. Zaman dulu susah tu susah. Waktu dia tu pun dia tengah susah, dia susah juga tau. Kena tu bantu jugalah sikit. Bantulah sikit-sikit supaya dia, insya-Allah doa, apa tu doakan. Paling penting, paling tidak ingatkan satu perkara je. Ni paling simple lah. Cakap dia jangan tinggal solat. Dah. Jangan tinggal solat. Cakap kat dua-dua. Selamat. Sebab solat itu mencegah dari melakukan perkara mungkar. Solat, walaupun solat dia tak kurang sempurna, so dia belajar. Tak apa, dia belajar. Kita pun dulu solat macam mana? Cuba fikir kan, daripada kita kecil. Dari kita kecil solat kita macam mana dah. Lepas tu lama-lama kita belajar. Ustaz pun tegur, salah tak betul. Itu pun ada dia buat lagi kan. Berapa ramai ustaz tegur kan. Sembayang tu kan. Apa terselak baju belakang tu. Pun ada juga lagi buat. Tak kisah je. Tapi nak ceritanya kita tahu. Itu ambil manfaat daripada media sosial tu. Memang kita tahu. Okey. Tambah ilmu. Makin lama makin tambah ilmu kita. Ya. Okey. Lepas tu hukum jinayat, hukuman. Ya. Hudud ke apa tu kena tahu, kena faham. Kita tahulah cukup. Bukan tanggungjawab kita nak melaksanakan benda tu. Itu pemerintah lah. Tapi kita tahu, ambil tahu. Kalau buat sini zina, apa hukum dia? Kalau begini, apa hukum dia? Begini, apa hukum dia? Okay, kita tahu. Maknanya kita bertambah ilmu kita. Okay? Kemudian apa? Dan sebagainya untuk menegakkan. Apa tujuannya? Untuk menegakkan keadilan. Adil. Apa dia adil? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Macam tadi yang mula-mula tu saya cakap tak? Kan? Bila baju kotor letak kat mana? Kat dalam bakul. Kalau letak atas tilam, adil tak? Tak adil lah. Ya faham? Adil ni bukannya sama rata. Contoh, tinggi, rendah, tinggi sikit kan? Macam ni kan? Okey. Kita letakkan, tak apalah, kita nak bagi tengok, bagi orang nak tengok. Tak nampak bawah ni. Jadi kita pun tinggikan bawah tu. Still ke orang tu tak nampak juga. Betul tak? Mestilah yang rendah ni kita tinggikan sikit, bagi dia barulah atas tu sama je. Baru betul. Maknanya meletakkan satu tu pada tempatnya. Yang rendah tu letak tinggi dia. Okey. Yang tinggi tu tak apa kan? Barulah tambah cantik. Kan? Yang tu. Adil kita. Azan, dengar azan, solat, adil lah. Okey. Baik. 5, menyatakan segala jalan yang dapat memperbaiki urusan hidup. Ini menyuruh mereka beramal dan berusaha. Suruh amal dan usaha. Bukan dia amal je. Duduk je dah. Tak apa ustaz, saya nak tu, tak apa, duduk. Kejap lagi kan, saya nak apa? Saya nak nasi goreng. Jadi sampai nasi goreng, saya duduk je dalam surau.
Boleh tak? Boleh. Sampai dalam nasi goreng tu. Mungkinlah sampai juga hari Khamis. Ke hari Khamis mungkinlah sampai. Daripada Isnin duduk sampai Khamis. Hari Khamis tu adalah. Pasal biasa baca Yasin dan dia makan-makan kan. Ada masalah. Buatlah makan-makan. Tapi dia dapatlah nasi goreng dia tu hari Khamis tu. Daripada hari Isnin dia duduk. Kalau dia nak tu, dia pergi kedai. Order nasi goreng. Dapat nasi goreng. Nampak? Okay. Lepas tu cegah daripada sifat malas. Jangan malas. Beribadah ni jangan malas. Okay. Apa? Ada orang dia rajin sangat pun masalah juga kadang-kadang. Syaitan ni macam-macam juga. Dia bagi rajin beribadah, buat sunat macam-macam tau. Tahajud. Sudahnya tahajud, subuh tinggal. Betul tak? Wah, hati-hati. Kena hati-hati tu. Kan? Maknanya yang sunat itu buat, yang wajib tu mesti buat. Jangan tinggalkan. Jangan buat sunat je. Saya nak buat sunat je ustaz. Yang wajib saya tak nak. Saya nak sedekah je, saya tak nak solat. Boleh? Tapi ada orang gitu. Ada. Sedekah banyak mana sedekah. Tapi tanya solat, tak apa, saya tak semayang. Pula dah. Kita kena jaga hati-hati ya. Tu jangan lagi ya. Okay. Allah SWT firman dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah kata, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Okay, tebaran. Lepas sembahyang, lepas sembahyang ni pergi makan, tak apa lah. Tak salah kan? Pergi duduk mengerti kan? Lepas tu bertebaran lah, maknanya cari rezeki lah pun okey, betul juga. Okey. Menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati, mak. Apa yang kita hajati, nak makan lah. Dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak. Tapi jangan lupa, ingat Allah. Nak makan tu baca doa, baca bismillah. Jangan lupa. Jangan apa, ayam goreng dah kok terus je. Ya lah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tu janganlah tu, makan sikit-sikit dah. Kan mau pertama dah berumur kan, dah gila tak boleh makan banyak-banyak tu. Habis sikit-sikit okey, sikit lagi. Lepas tu supaya apa? Ingat Allah banyak supaya kamu berjaya. Nampak? Di dunia dan di akhirat. Kita nak jadi orang berjaya. Dan yang terakhir, apa sifat dia? Rasulullah menyuruh manusia berakhlak baik. Maknanya kita didiklah anak-anak. Kita tak mampu nak didik orang jiran sebelah, tak apa, anak-anak kita. Pastikan anak kita akhlak baik. Yang mana anak dia yang tak tutup aurat lagi kan, kadang kasut pendek lagi, ingatkan dia. Jangan marah. Kan? Bukan time marah dah. Marah waktu kecil tu. Umur sekolah rendah tu waktu tu je. Dah besar-besar jangan dimarah. Rajak tumbuk je ni. Ayah nak tumbuk. Salah hati. Tak mau. Cakap elok kan. Kamu dah besar tu, aurat jaga. Tak apalah. Dalam rumah tak apa, tapi keluar rumah pakai tutup aurat. Apa. Itu didikkan dulu kan. Esok-esok nanti dia pun tak selesa dah. Kalau orang rumah pun, alah tak naklah pakai ni kan. Pakai. InsyaAllah kita doa. Yang penting tuan-tuan sebagai bapa doa. Doa. Jangan tinggal. Okey. Lepas tu beradab. Ni maksudnya beradab. Banyak yang biadab. Beradab dia kurang dah. Dia biadab banyak. Kan? Sempurna kan? Beradab sempurna dan betul-betul orang dulu ajar kan. Lalu depan orang tua-tua ada adab. Betul. Di antara perangai-perangai itu ada yang kembali faedahnya. Dia akan kembali faedahnya kepada peribadi sendiri, seperti berlaku benar, memelihara lidah. Berkata benar, betul, memelihara lidah, tak berdusta, tiada melihat barang yang haram, dan ada yang bermanfaat bagi umum. Nampak? Bermanfaat tadi lah. Kita ni datang surau ni
Itu manfaat lah. Mudah je. Jadilah kita orang berakhlak. Kalau kita kalau tak ada tuan-tuan kan, tak ada tuan-tuan datang surau ni kan. Air tu sampai air semayang tu tak ada dimanfaatkan, air paip tu berkeruh je nanti dah. Bila tuan-tuan datang, tak adalah berkeruh dia kan. Pasal ambil wuduk. Macam tu lah. Kalau tidak, biar lama-lama. Air paip tu biar lama-lama kan. Berkarat dia keluar kan. Tak adalah manfaat dia. Maksudnya tuan-tuan datang ni manfaatkan. Air tu sentiasa bersih kan. Okey. Lepas tu seperti seperti bermurah tangan, mana sedekah banyak. Memberi pertolongan, nampak? Jangan tu beri pertolongan. Susah bagi tolong, tak apa. Sikit pun tak apa. Saya ada satu orang tu kan, ada dekat Sungai Merak tu, cerita. Dia tu tak apa nak. Inilah. Tu, tapi dia tak pernah mencuri tau. Dia kerja dia apa? Dia rasa Sungai Merak tu nak jumpa botol air pun payah. Air dia kutip botol tu kan. Kerja dia kutip je botol tu, botol plastik kan, orang kutip kerja dia. Lepas tu dia tak tahu dia buat apa, tapi dia memang hari-hari lepas tu dia jumpa dia, analah bagi dia RM1 minum teh kan, tapi orang kat orang tu memang kenal dia. Dia tu kadang-kadang bagi dia tu, ada seorang tu, Allah Akbar, bersih jalan. Dia kutip botol lah, tak ada botol dia. Memberi pertolongan kan. Lepas tu memberi makan fakir, miskin dan sebagainya. Jangan lupa kan, belanjalah kawan-kawan, walaupun kata fakir miskinnya kan. Kan. Apa tu, beri makan. Waktu mut'am kan. Wasilul arham Nabi sebut kan. Memang kan. Walaupun kalau fakir miskin pentinglah. Yang kawan-kawan pun penting juga. Bagi dia ajak makan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah bi amin. Tangguh dengan tasbih faraswatul as. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.